الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Ramadan pada kali ini memberikan satu impak dan kesan dalam hidup kita untuk menjadi insan yang bertakwa. Dan pada petang ini kita akan bersama meneruskan perbincangan kita membaca sebuah ringkasan Khulasah Nurul Yaqin. Khulasah Nurul Yaqin, iaitu ringkasan sirah Nurul Yaqin. Dan pada kali ini kita berhenti, kita akan sambung pada muka surat 32. Muka surat 32. Tapi saya nak mengajak tuan-tuan, sebab muka surat 32 ni dia ada kaitan dengan muka surat 28. Dia jam sikit. Muka surat 32 dia ada kaitan dengan muka surat 28. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini pada petang ini kita hidup bersama-sama, duduk dalam masjid dengan niat iktikaf di dalam masjid, duduk pula dalam majlis ilmu. Tuan-tuan ambil peluang kita duduk untuk menghayati sejarah kehidupan manusia yang paling agung, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ucapkan tahniah pada pihak pengurusan masjid dalam bulan Ramadan ni baca Nurul Yaqin ni. Masya-Allah. Tiap petang baca kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita membaca sirah Nabi ini kita tergolong dalam golongan orang yang mencintai Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada Nabi, katakan kepada sahabat Nabi, sekira benar kamu ni cinta pada Allah, maka kata Nabi, ikut aku. Fattabi'uni, kata pada sahabat Nabi, ikut aku, ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu kata kamu akan mendapat cinta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan Nabi ini kita tengok dia ada beberapa fasa. Satu, kalau kita bahagi secara umumnya, fasa sebelum Mekah, sebelum hijrah, dan fasa selepas hijrah. Fasa sebelum hijrah dan fasa selepas hijrah. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran, iaitu turun daripada Lauh Mahfuz secara sekaligus dengan jumlah 30 juzuk, turun ke Baitul Izzah dan turun kepada Nabi kita daripada langit dunia sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Bahkan dalam Al-Quran kita akan nampak pembahagian dia. Satu, surah-surah yang turun sebelum hijrah Nabi kita panggil surah Makkiyah, surah-surah era Makkiyah. Dan surah-surah yang turun selepas hijrah Nabi kita panggil surah Madaniyah. Jadi dalam kehidupan Nabi ni dia ada dua fasa yang kita boleh ambil penghayatan. Okey, hak yang kita nak baca pada petang ini tuan-tuan, dia duduk era sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu kedudukan kita. Dan saya tertarik untuk kita buka muka surat 28 dulu, ambil sedikit.
Ya, hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih, iaitu pemulawan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, suka saya nak petik beberapa kisah dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ni yang ada dekat tangan saya ni, tebal terjemah bahasa Melayu ni tuan-tuan. Iaitu dia nak menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin banyak ancaman-ancaman dan urutan-urutan dan juga tindakan-tindakan yang melampau ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin Mekah depa tak boleh duduk. Depa tak boleh duduk. Pasal apa? Duk tengok dakwah Nabi ni makin lama makin ada pengikut. Kalau takat pengikut dalam kalangan hamba, hak tu depa boleh settle. Kalau pengikut-pengikut Nabi itu hanya dalam kalangan orang-orang miskin, fakir-fakir miskin, itu tak ada masalah. Sebab golongan ini bagi mereka tak ada kekuatan dan tidak ada pengaruh. Tetapi bila mana dakwah Nabi berjaya menarik golongan-golongan bangsawan tertentu di kalangan pemimpin Quraisy. Pada ketika itu Sayyidina Umar masuk. Bila mana bapa saudara Nabi Hamzah masuk. Kemudian pengaruh daripada sahabat-sahabat Nabi yang ada, kita kata pengaruh ni seperti Sayyidina Abu Bakar, menarik golongan-golongan kaya, golongan-golongan hartawan seperti mana Abdul Rahman bin Auf, Osman ibn Affan dan sebagainya. Maka kekuatan Islam semakin lama semakin kuat, semakin ada pengaruh, semakin ada pengaruh. Dan golongan musyrik Mekah, pemimpin-pemimpin Quraisy, mereka takut apa? Antara yang mereka takuti, sekiranya dakwah Nabi semakin kuat, maka itu menunjukkan mereka semakin lemah. Semakin kuat dakwah Nabi, semakin ramai akan terpengaruh, maka pengaruh mereka akan lama semakin lemah dan semakin lemah. Sama ada pengaruh dari sudut politik maupun pengaruh dari sudut ekonomi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, maka mereka sering berbincang, duduk sekali, bermesyuarat, berbincang bagaimana nak menyekat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam cara, macam-macam kaedah. Bahkan bapa saudara Nabi Abu Talib, dia duk tengok bapa saudara Nabi ni cukup sayang dekat Nabi. Dia anggap Nabi itu anak dia, walaupun Nabi itu anak saudara dia. Dia anggap Nabi itu sebahagian daripada diri dia, walaupun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari dia duduk pasang tengok, hari-hari dia duduk tengok tingkah laku pemimpin-pemimpin Quraisy. Apakah perancangan mereka dan apakah ancaman mereka terhadap anak saudara dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cuba kenang balik, dia duduk tengok antaranya tindakan-tindakan yang dilakukan, antaranya tuan-tuan, pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah mula tidak mempedulikan Abu Talib. Abu Talib ni tuan-tuan bukan sembarangan orang. Dia di Mekah, dia antara pimpinan utama Mekah, yang diwarisi daripada bapaknya Abdul Muttalib, yang cukup masyhur sebagai seorang kepimpinan Mekah yang berjaya, kita kata memberi satu kesan kepada serangan Raja Abraha. Ingat satu ketika dahulu kan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, Abu Talib duduk pasana. Pemimpin-pemimpin besar Quraisy ni tiap-tiap kali mesyuarat ke perbincangan ke apa ke, depa dah tak ajak dia dah. Tu sikit-sikit lah. Dia nampak dah. Dia mula tidak dipedulikan. Yang kedua, sebelum itu tuan-tuan, mereka datang kepada Abu Talib dan mereka cuba membuat penawaran demi penawaran untuk memastikan mereka dapat hentikan kerja Nabi ni. Antara dia apa? Mereka pernah offer dekat kepada Abu Talib untuk tukar dengan anak mereka, iaitu Ammarah bin Al-Walid. Dia kata kat Abu Talib ni, Abu Talib, kami ada seorang pemuda, anak kami sendiri. Apa kata kami bagi anak kami ni dekat kamu, tapi kita tukar dengan anak menakan kamu, iaitu Muhammad, bagi kat kami. Serah dekat kami. Hang nak buat apa dengan anak kami, buatlah. Hang nak bagi dia jadi hamba ke, jadi kuli ke apa, hang buatlah dengan anak kami tu. Tapi dengan syarat, hantar Muhammad dekat kami, biar kami buat apa saja kami nak terhadap dia. Nampak tak?
Abu Talib dah nampak dah, sikit demi sikit. Kemudian berlaku peristiwa di mana tuan-tuan, Abu Jahal sendiri memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebiji batu sehingga menyebabkan kecederaan kepada Nabi. Tengok, Abu Jahal dah makin berani. Sebelum ni mereka respect ke Abu Talib, tapi sampai tahap pukul anak nakal sendiri ni kira macam tak respect. Tak respect. Bahkan tuan-tuan, ada seorang di kalangan mereka pernah mencekik Nabi SAW dengan menggunakan kain selendang ketika mana Nabi SAW sedang melakukan solat, sehingga hampir-hampir Nabi terbunuh dalam peristiwa tersebut. Cekik sungguh-sungguh ni, tarik kain sehingga berlaku kesan dekat pada tekuk Nabi Muhammad SAW. Itu cubaan membunuh. Cubaan membunuh, tuan-tuan. Begitu juga sebelum itu Umar Al-Khattab pernah keluar daripada rumah dia mencari Rasulullah dengan membawa sebilah pedang untuk menamatkan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga pernah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa-peristiwa lain dan juga pada pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bila mana Abu Talib dia tengok benda ni sikit demi sedikit, tuan-tuan, lah kali Abu Talib dia bangkit, dia panggil semua kaum kerabat dia. Kaum kerabat dia siapa? Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Himpun semua saudara mara dia, adik-beradik dia apa semua di satu tempat. Ada yang Islam, ada yang tak Islam, ada yang kafir. Himpun sekali, lalu tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib mengajak mereka semua ahli keluarga Bani Hashim dan juga Bani Muttalib untuk melakukan satu solidariti, iaitu satu ikrar, satu perjanjian. Jom semua kita adik-beradik Bani Hashim, adik-beradik Bani Muttalib, kita seia sekata melindungi dan mempertahankan anak saudara kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena pertahan ni. Dah aku duk tengok mereka buat macam-macam dekat anak saudara kita ni. Mereka dah banyak kali dah buat tindakan-tindakan mengugut anak-anak saudara, anak kita ni, anak saudara kita ni, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni aku ajak hangpa semua kita duduk sekali, kita kena pertahankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok, Abu Talib ni dia bukan beriman kepada Allah, tetapi dia sayang dekat Nabi. Bahkan dia buat tindakan nak pastikan seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Muttalib, kita kena pertahankan lelaki yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tindakan Abu Talib tadi, tuan-tuan, akhirnya mendapat kata sepakat satih patih daripada ahli keluarga dia. Agak-agak, tuan-tuan, geng-geng pemimpin Quraisy ni mereka duduk saja. Bila tengok Bani Hashim, Bani Muttalib boleh duduk sepakat sekali nak mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada mereka tu Islam pun tak Islam pun sama-sama sepakat, maka golongan pemimpin Quraisy ini mereka kata kita nak kena lipat ganda lagi. Tengok orang kafir ni, tuan-tuan, bila dia benci pada Islam, dia takkan duduk saja. Bahkan Allah pernah rakamkan perangai mereka dalam surah Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Am abramu amran fa inna mubrimun. Sadaqallahul azim. Bahkan mereka, yakni orang kafir Quraisy, telah mengambil keputusan untuk menjalankan satu rancangan untuk membunuh Rasul kami, kata Allah. Maka kami juga mengambil keputusan untuk menggagalkan rancangan mereka. Tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh pemimpin Quraisy dikatakan dalam kitab Nurul Yaqin, kita tengok sat 28 ni. Lamma ra'at Quraisy intishar al-Islam fil qabail azamu ala qatl Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy berazam untuk membunuh Nabi setelah mana melihat Islam tersebar seluruh kabilah Bani Hashim, kabilah Arab ketika itu di Mekah. Fa hasarathu wa ahla baitihi fi syu'ab wa man'u anhum al-awraq aw awlaq wattafaqu ala an la yaqbalu lahum sulhan abada.
Mereka memboikot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya di lereng bukit. Mereka menghalang segala sumber rezeki sampai kepada Nabi dan keluarganya, dan mereka juga bersepakat tidak akan menerima perdamaian dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, setelah mana Abu Talib berjaya mendapat sokongan daripada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib untuk mempertahankan Nabi, pokok kafir Quraisy ni mereka pun makin melipat gandakan usaha mereka. Mereka tahu kalau masa tu mereka pergi bunuh Nabi SAW, katakanlah mereka pergi tangkap Nabi, mereka bunuh, mereka akan menghadapi satu pertumpahan darah besar di Makkah. Pasal apa? Bani Hashim dan Bani Muttalib dah sepakat nak tahan Nabi. So mereka tak berani. Kita kena cari jalan lain. Macam mana tu? Mereka fikir, rupa-rupanya mereka dapat satu tindakan yang lebih keras lagi. Bukan sekadar mereka nak mengancam Nabi, bahkan seluruh Bani Hashim dan Bani Muttalib pun mereka akan ancam dan mereka beri teguran dan amaran. Cara dia lagu mana? Iaitu mereka buat satu perjanjian, yang mana perjanjian itu menyebabkan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib dipulaukan. Tuan-tuan, okey. Iaitu disebut dalam kitab Rahiq Makhtum ni, tuan-tuan, di perkampungan Bani Kinanah di lembah Muhassab mereka berkumpul, mengikat kerjasama untuk menghadapi Bani Hashim dan Bani Muttalib, iaitu dengan cara memulaukan kedua-dua bani itu, iaitu satu, tak boleh berkahwin dengan mana-mana kabilah selain daripada mereka. Tak boleh kahwin. Takat keluarga mereka Bani Hashim, Bani Muttalib boleh, tapi nak nikah dengan selain daripada kabilah tu tak boleh. Cinta pergi berkenan lagu mana pun anak hang tu tak boleh. Anak kita pun berkenan dengan anak mereka pun tak boleh nikah. Dan mereka tidak boleh berurus niaga. Ini lebih keras. Takat tak nikah tak bagi, tuan-tuan, tak boleh berniaga. Apa saja urusan jual beli tidak boleh berlaku di kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib dengan mana-mana golongan dengan kita. Bahkan ada orang-orang, tuan-tuan, bawa barang, mereka potong siap-siap barang tu jangan sampai dekat kabilah Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Bahkan ada barang bila sampai je nak jual pun, dia kata kalau barang tu harga RM10 kena jual RM100, sampai mereka tak boleh beli. Jual barang jangan sampai mereka boleh beli. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Maka tuan-tuan dapat mati Allah. Dan juga tidak boleh ada sebarang interaksi sosial dengan mereka. Tak boleh. Nak pergi duduk sambil-sambil duduk mengetih mengopi, tak boleh. Sambil-sambil nak duduk sembang sekali satu meja ke apa semua, tak boleh. Walaupun sebelum tu kawan rapat, walaupun sebelum tu memang rakan seperniagaan, walaupun sebelum tu mereka pernah bersama dalam urusan tertentu, tak boleh, tuan-tuan. Tak kira siapa, daripada ketua sampai ke bawah-bawah sekali, tuan-tuan. Dan tidak boleh menziarahi rumah-rumah mereka. Itu antara perjanjian boikot, tuan-tuan. Nak kata PKP pun boleh ikut zaman tu lah. Tak kira macam lebih kurang, lebih teruk pada PKP lah. PKP kira boleh pula beli barang pun semua. Ini kira tak boleh. Jadi tuan-tuan dapat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua tu tak boleh, sehinggalah syarat tu dalam perjanjian, sehinggalah apa? Sehinggalah mereka serahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Seumpama lagu ni, dia kata, "Woi Bani Hashim, Bani Muttalib, kalau hampa tak mau kena tekan lagu ni, dipulaukan sampai tak boleh nak nikah, tak boleh jual beli, tak boleh duduk sekali, tak boleh bersembang dan sebagainya, senang je, serahkan Muhammad kepada kami." Settle. Itu perjanjian. Tuan-tuan dapat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jadi? Tu dia kata tu. Orang Arab ni, tuan-tuan, mereka ni hubungan darah tu sangat kuat. Walaupun tak sama iman. Ada di kalangan Bani Hashim ni beriman, ada yang tak beriman. Ada di kalangan Bani Muttalib ni ada yang beriman, ada yang tak beriman. Tetapi atas nama Bani Hashim, atas nama Bani Muttalib, mereka tetap tak serahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kira hubungan darah ni bagi orang Arab ni, sebab tu istilah dipanggil asabiyah.
ta'assub kepada keluarga ni. Walau apa pun jadi, tak makan pun tak apalah, tak boleh nak berniaga pun tak apalah, rugi pun rugilah, terseksa pun terseksalah. Sehingga kan dalam kitab ini dikatakan mereka hanya makan daun-daun kering dan juga kulit-kulit binatang. Punya lapang ni, bukan tak ada duit. Duit ada. Bukan tak ada harta nak beli barang apa semua. Ada, tapi tak boleh beli. Tak boleh beli. Mereka tak boleh. Mereka ni tersekat. Dikatakan mereka ini, Bani Hashim dengan Bani Muttalib ni, mereka dikepung di satu tempat dekat lereng-lereng bukit, dekat kampung Abu Talib. Base mereka dekat kampung Abu Talib. Tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan mereka buat perjanjian. Mereka tulis. Dalam perjanjian tu mereka tulis 1, 2, 3 syarat-syarat saya sebut tadilah. Dan siapa yang tulis? Orang yang tulis itu namanya Barid bin Amir bin Hashim. Barid bin Amir bin Hashim. Dan orang yang tulis tu Barid tu, tuan-tuan, apa janji dekat dia? Nabi doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan sesuatu kepada dia kerana dia telah menulis satu benda yang menyusahkan orang, kezaliman. Akhirnya Barid kena penyakit lumpuh. Lumpuh. Tangan hak tulis tu lumpuh. Tuan-tuan. Ini salah satu kita kata mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad. Tuan-tuan, bila dah siap tulis perjanjian tadi, habis dah siap elok dah tulis, maka mereka gantung dalam Kaabah. Dalam Kaabah. Gantung surat perjanjian tadi. Dan tuan-tuan dapat mati Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Muttalib diminta menyisihkan diri dan duduk di perkampungan Abu Talib, dan mereka tak boleh keluar untuk berurusan. Kalau keluar pun mereka boleh keluar, tapi dalam keadaan tak ada urusan dengan mereka. Sama-sama mereka boleh, tapi dengan orang lain tak boleh. Beli barang ke apa tak boleh, semua tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, dalam ramai-ramai ahli keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib ni, tuan-tuan, ada seorang lelaki nama Abu Lahab. Abu Lahab ni pak makan Nabi. Kira-kira dia keluarga sekali lah. Keluarga sekali dengan Nabi dah. Keluarga sekali dengan Nabi. Dia seorang je yang tak terlibat dalam perjanjian tersebut, dan dia bersama dengan pemimpin Quraisy. Itu Abu Lahab. Wajib dia. Padahal itu darah daging dia tu. Rasulullah tu darah daging dia. Abu Talib tu adik-beradik dia. Tu Bani Hashim dan Bani Muttalib tu saudara mara dia. Tapi oleh kerana bencinya pada Nabi, dia mengasingkan diri dia, tak join sekali, dan dia bersama dengan musuh Islam, iaitu pemimpin-pemimpin Quraisy yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana berlaku pemulawan tersebut, dikatakan di sini wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifah wa 'allaquha fil Ka'bah. Mereka menulis apa yang mereka sepakati itu di atas sekeping kertas dan menggantungnya di dalam Kaabah. Wa kana zalika fi sanati sabi'ah minan nubuwah. Dan peristiwa itu berlaku 7 tahun kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kira-kiranya bila mana peristiwa itu berlaku, tuan-tuan, bukan sehari, bukan 2 hari. Macam kita ni PKP 2 minggu ke 3 minggu ke, mai setahun, dekat-dekat setahun, lebih lah, setahun lebih dah, tuan-tuan. Tapi peristiwa ini berlaku lebih kurang 3 tahun. Berlarutan selama 3 tahun. Tuan-tuan bayangkan, dalam keadaan 3 tahun tu, diceritakan ada yang terpaksa makan daun-daun kayu dan kulit-kulit kayu dan juga kulit-kulit binatang. Bahkan tuan-tuan, kira kalau orang lalu ke depan kampung mereka tu, kampung Abu Talib, dia dengar budak teriak. Dia dengar budak teriak. Pasal apa dapat? Nak makan buat tak boleh. Duit ada, tak boleh beli makanan. Tuan-tuan dapat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan peristiwa itu sedikit pun tidak memberi kesan kepada pembesar-pembesar Quraisy. Kau nak rasa kesian ke, nak bantu ke, nak tolong ke, tak ada. Kering, tuan-tuan. Pasal apa? Demi nak mempertahankan keegoan mereka, demi nak mempertahankan kuasa yang mereka ada, demi nak mempertahankan kepercayaan nenek moyang mereka yang tidak ada asas dan karut-marut semata-mata. Jadi tuan-tuan dapat mati Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan dalam kitab ini, Abu Talib terlalu bimbang kepada keselamatan Nabi.
Makin kuat tekanan itu, akhirnya Abu Talib ni dia buat satu rotation. Tiap-tiap kali nak tidur, Abu Talib akan habaq ke anak dia, ke anak-anak dia, Sayyidina Ali dan sebagainya, ke anak-anak dia. Okey, dia kata kat Nabi, ya Muhammad, malam ni hang tidur atas katil aku. Hang jangan tidur di tempat hang kena tidur di tempat. Dia kata kat Rasulullah, kamu tidur di sini. Dan dia kata dekat anak-anak menakan dia pula, hampa kena rotate tiap-tiap malam tidur di tempat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu sampai tahap macam tu. Kita dah ingat peristiwa ni berlaku masa malam hijrah ya. Sayyidina Ali tidur atas katil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Sebelum tu lagi Abu Talib dia ajak dah. Abu Talib dia ajak dah anak-anak dia, bahkan kepada Nabi, dia kata, Muhammad, hang kena tidur di katil aku. Jangan tidur di katil kamu. Takut nanti malam-malam dia bawa sabuk tangkap dia bawa ni. Tidur di atas katil aku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anak yang lain, kamu kena gilak-gilak tidur di atas katil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kasih dan sayangnya Abu Talib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dan diceritakan, kita pergi terus muka surat 32. Hak tengah-tengah tu tak payahlah, hak tu tak ada kaitan sangat dengan ni. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hisar fi sanati al-ashirah min an-nubuwah, ittafaqa khamsatun min ashrafil Quraisy fa naqadu as-sahifah. Pada tahun ke-10 daripada kenabian, 5 orang pembesar Quraisy bersepakat untuk membatalkan pemulauan, perjanjian pemulauan itu. Tuan-tuan, bukan semua orang tak suka dekat Nabi. Yang tak suka dekat Nabi ni orang-orang yang ada kepentingan. Kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan kepercayaan agama mereka, nak pertahankan agama mereka. Pokok ni ya. Tapi ada di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain, ada di kalangan mereka ni ada pengaruh, tapi mereka mengambil sikap diam. Tapi diam ni takat sehari, 2 hari, 3 hari tak apa lah. Ni main 3 tahun tuan-tuan. Anak-anak dalam perkampungan Abu Talib hidup dalam kelaparan, makan dalam keadaan tak sempurna, hidup dalam keadaan sengsara. Mereka pun terasa. Mereka pun terasa. Walaupun mereka bukan dalam kalangan Bani Hashim, walaupun mereka ni bukan di kalangan Bani Muttalib. Sebab tu tuan-tuan, dalam perjuangan Islam ni, kita jangan kata puak-puak kafir ni semua benci pada Islam. Ada juga golongan-golongan yang mereka faham dan bersimpati kepada Islam. Bahkan kalau kita nak tengok contoh yang paling mudah tuan-tuan, kita tengok di Palestin. Kalau kita tengok NGO, sukarelawan seluruh dunia, tak kira Islam maupun bukan Islam, turun membantu memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Bahkan ada setengah-setengah artis Amerika sendiri bersimpati dengan perjuangan Palestin. Dan mereka menyatakan hak mereka. Mereka menyatakan tentang kezaliman Yahudi terhadap kaum Palestin. Tuan-tuan, ada. Maknanya ada golongan-golongan yang simpati ni. Termasuklah dalam kita tengok sirah Nabi ni, ada 4 orang, 5 orang. Tuan-tuan, 4-5 orang ni, mereka ni antara orang-orang yang berpengaruh. Dan mereka ni pakat duduk senyap. Tengok, tak buat apa, tengok. Tapi main lama ni tuan-tuan, okey. Apa yang berlaku? Dikatakan 5 orang ni, dia bukan kata, kita kata terus jumpa 5 orang terus jadi tak. Diceritakan depa sembang, katalah si A ni ada nama-nama dia sebut panjang nama saya ambil contoh. Si A ni dia pergi jumpa si B. Dia kata, "Ish, kesian kat depa. Patut kat depa buat lagu ni." Tak patut dia kata. Kalau ikut-ikut akulah, dia kata. Aku rasa aku nak dipertahankan depa. Tapi aku rasa aku pun orang dia. Aku dah rasa aku seorangnya. Dia rasa lagu tu. Si B kata, bukan hangnya, aku pun rasa lagu tu kok. Dua orang. Lepas tu dia kata agak-agak siapa lagi had pasal macam kita ni. Pergi cari kau ni pula. Sembang. Lah. Bukan hampa ya. Aku pun rasa lagu tu kok. 3 orang. Lepas tu pergi cari orang lah. Pergi sembang. Lah. Bukan hampa saja rasa lagu tu. Aku pun rasa lagu tu kok. 4 orang.
Daripada seorang tuan-tuan jadi 2 orang. Daripada 2 orang jadi 3 orang. Daripada 3 orang jadi 4 orang. Daripada 4 orang jadi 5 orang. Sebab tu dia katakan di sini, kalau kita tengok bahagian nota kaki ni tuan-tuan, dia kata apa? Orang yang pertama memberi cadangan itu bernama Zuhair. Dia berkata, patutkah kita dapat makan dengan selesa dan memakai pakaian, sedangkan Bani Hashim dalam derita tidak dapat berjual beli? Demi Allah, aku tidak akan tunduk selagi hukuman yang zalim ini masih ada di Kaabah, iaitu perjanjian yang mereka buat dalam Kaabah. Janjian yang mereka buat dalam Kaabah tu kan, apa yang nak buat kepada kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib. Daripada dia tu, Zuhair tu cari cukup 5 orang. Bila 5 orang, mereka rasa ada kekuatan. Mereka ada kekuatan. Mereka kata, kita ni tak selalu sembang belakang, tak jadi kerja, jom kita pergi jumpa. Maka mereka pergi jumpa. Pergi jumpa siapa? Tuan-tuan daripada mati Allah Subhanahu SWT. Disebutkan setelah mereka sepakat 5 orang ni, esoknya mereka pergi ke tempat perkumpulan pemimpin-pemimpin Quraisy. Tempat pemimpin-pemimpin Quraisy duk lepak. Tuan-tuan. Okay. Dan Zuhair datang dengan memakai pakaian, sepasang pakaian yang indah, lalu bertawaf sekeliling Kaabah sebanyak 7 kali. Zuhair yang bagi cadangan orang pertama tadi ni, dia mai tempat mereka duk lepak tu, kemudian dia mai dalam keadaan pakaian yang sangat indah. Pelik sungguh lah, biasa pakai ni hari raya pakai ni, contohlah kan, dengan samping, dengan apa, contoh-contoh. Tuan-tuan, lepas tu dia pusing tawaf Kaabah 7 kali. Lepas pusing, kemudian dia mai dekat puak yang duk berkumpul tadi, pemimpin-pemimpin Quraisy. Dia kata apa? Waktu tu ramai orang kat situ. Dia kata, hai penduduk Mekah, adakah kita sanggup makan dan memakai pakaian sedangkan Bani Hashim sedang menghadapi kebinasaan? Mereka tidak dilayan untuk berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan berdiam diri melainkan setelah dikoyak lembaran perjanjian yang zalim ini. Waktu dia duk kata tu tuan-tuan, orang ramai dengar. Dia kata, wah ni Zuhair ni kata lagu tu. Orang yang pertama dengar dan respon siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal ni bila dia dengar ni tuan-tuan, terus dia mai dekat situ, dia kata dekat Zuhair, dia kata, hang bohong. Demi Allah, lebaran itu tidak akan dikoyak. Maknanya perjanjian itu tidak akan dihapuskan. Tengok tuan-tuan, Abu Jahal, jahat-jahat dia bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, wallahi. Tuan-tuan, sebab tu sebagian besar pemimpin Quraisy dan orang Arab ketika itu, Arab jahiliah tuan-tuan, mereka percaya bahawa Allah itu Tuhan, cuma tak beriman. Tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka percaya, tapi mereka tak beriman. Bahkan mereka jadikan patung-patung berhala itu sebagai wasilah, sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mai pula seorang lagi pun kata sama, demi Allah engkau lebih pembohong lagi, kami tidak merestui penulisannya semasa ia ditulis. Tuan-tuan tengok strategi dia Pak. Bila Abu Jahal mai, dia kata demi Allah perjanjian itu tidak akan dibatalkan. Mereka dah pakat dah 5 orang ni. Kawan ni pun keluar, dia kata demi Allah masa apa buat tu kami tak restu, kami tak sokong. Abu Jahal pun tengok ada bantahan. Dia rasa goncang sikit. Tuan-tuan depan mati Allah, mai pula seorang lagi. Jadi apa juga 5 orang tadi. Dia kata apa? Demi Allah, apa yang dikatakan oleh dia tadi betul. Kami tak reda dengan apa yang kamu buat kepada kaum Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Bila berlaku bantahan-bantahan ni tuan-tuan, akhir sekali apa? Akhir sekali Abu Jahal kata, hampa ni pakat rupanya. Dia tekak. Tu tengok bahagian nota kaki dia bawah tu. Berkata Abu Jahal, haza amrun qudiya bil lail wa tashawwaru fihi ba'du hadzal makan. Perkara ini mereka telah putuskan pada waktu malam tadi, kemudian mereka berbincang semula di tempat ini. Hampa ni rancang ni. Hampa saja pakat nak bagi jadi huru-hara pada hari ini, nak bantah terhadap perjanjian yang kita buat. Tuan-tuan, bila Abu Jahal tengok dia seorang, hak lain pakat senyap, geng-geng dia pun senyap, hak yang duk bantah kuih ramai. Maka ketika Abu Talib berada di satu sudut, rupanya pada Kaabah, dekat Kaabah tu Abu Talib pun ada di situ, dan dia datang kepada
kepada mereka kerana Allah telah memberitahu Rasulnya tentang hal lebaran perjanjian tersebut, di mana Allah telah mengutuskan anai-anai untuk memakan semua butir perjanjian tersebut. Dikatakan dalam kitab ni sama juga kita tengok tuan-tuan, iaitu فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الحصار بعد أن مكثوا في الشعب قريبا من 3 سنوات. Dan baginda serta keluarganya keluar daripada pemelawan itu selepas menghadapi pelbagai kesusahan tinggal di lereng bukit selama 3 tahun. La yasilu ilaihim syai'un min at-ta'am illa khufyah hatta akalu waraq asy-syajar. Dalam keadaan pemelawan itu, makanan tidak sampai kepada mereka melainkan secara senyap-senyap, cara seluduk, sehingga mereka terpaksa makan daun-daun pokok. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qad akhbara anna al-ardha qad akalat as-sahifah falamma nazalha Quraisy liyumazzaquha wajaduha kama akhbar. Rupa-rupanya Abu Talib ni bila dia dengar, dia dah tahu dah Malaikat Jibril dah bagi tahu dekat Nabi, Allah dah utus anak-anak pergi makan hak duduk dalam Kaabah tu. Dia makan Nabi. Hak segala dalam perjanjian tu dia makan Nabi. Abu Talib dah tahu dah Nabi bagi tahu. Maka dia pergi dekat tempat depa duduk bertelagah tadi ni tuan-tuan. Maka Abu Talib keluar, dia bagi tahu bahawa anak saudara dia telah bagi tahu begini. Dia kata ni, hampa duk tengkak ni tentang perjanjian hak dalam Kaabah ni. Aku nak bagi tahu dekat hampa, anak makan aku bagi tahu tadi, dia kata hak hampa kata perjanjian dalam Kaabah tu jaga duk elok tak ada apa tu, nak bagi tahu dekat kamu semua, anak-anak dah makan. Anak-anak dah makan dah. Anak makan aku bagi tahu, semua tak tahu apa yang jadi dalam Kaabah tu. Semua tak tahu. Tetapi mukjizat, malaikat dah bagi tahu dekat Nabi, Allah dah hantar anak-anak makan dah. Tuan-tuan, Abu Jahal terkejut, semua orang terkejut. Lalu dia kata di sini, jika benarlah anak menakanku ni bohong, yang dihabaq kata anak-anak dah makan dah perjanjian tu, bila perjanjian ni dah makan, tuan-tuan, tak belik dah. Tak belik dah perjanjian tu, dah rosak dah tuan-tuan. Jadi kalau betul lah anak menakanku ni bohong, macam mana aku habaq dekat kamu ni, apa nak buat apa, buatlah kat dia. Picak tengok dia lah. Abu Jahal dengar tu, dia confident. Dia tahu lah, cantik dia tahu. Kalau macam ni memang kita dapat lah. Anak menakan dia ni kita dapat. Tuan-tuan, bila mana mereka masuk, tengok sebelum tu lupa nak abang. Abu Talib kata, kalaulah apa yang anak menakan ku kata ni betul, mulai hari ni apa kena batalkan perjanjian ni, pemelawan ni. Tuan-tuan, akhirnya mereka pakat-pakat masuk. Abu Jahal pun kata, okey, saya setuju, dibawa adil. Dia kata adil. Kalau betul apa yang dia cakap, kami tamatkan perjanjian ini, pemelawan ni tak ada. Tapi kalau dia bohong, kami dapat dia, kami boleh buat apa saja kat dia. Dia kata, yang ni saya setuju, adil. Pakat-pakat masuk. Bila masuk, tuan-tuan, depan mati Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam tu, tiba-tiba tuan-tuan, betul sebagaimana yang Nabi sebut dekat Abu Talib. Perjanjian tersebut tuan-tuan, yang ditulis atas kertas tadi, yang tinggal hanya kalimah Bismikallahumma. Hak lain semua kepada anak-anak kita. Hak kata tak boleh kahwin, tak boleh urus niaga, tak boleh apa-apa ziarah, apa semua tak boleh, tu semua tak pakai. Hancur dia anak-anak makan. Yang tinggal satu dia kalimah Bismikallahumma, dengan nama Tuhan. Jadi tuan-tuan dapat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana perjanjian itu batal, tak belik lagi dah, hancur dimakan oleh anak-anak, maka pada ketika itu tuan-tuan, terbatallah pemelawan hisab ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan akhir, cukup ke terlajak lebih ulas lagi 45 minit dah. Kita lihat di sini tuan-tuan, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekadar disokong oleh orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi termasuklah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Salah satu kekuatan yang ada pada Nabi adalah diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang tertarik dengan akhlak Nabi,
Orang terpikat dengan kecantikan budi dan juga adab yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni sebagai pewaris para nabi, pewaris pada mata rantai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang orang duk main surau, duk main masjid ni orang yang cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda kecintaan Nabi, pastikan diri kita ada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, senang. Kita bila sampaikan dakwah, bukan kata orang Islam saja tertarik dan terpikat, bahkan kita berjaya menarik dan memikat orang-orang yang bukan Islam. Itu sebagai kesimpulan ringkaslah. Jadi aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.